Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Dikasihi Cikgu Soekarno, seterusnya muslimin muslimat, warga Paksi Al-Ustaz yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat 10 Ramadan 1434 Hijriah. Sudah 10 hari kita berada di bulan yang dinanti-nanti oleh para salafus salih, yang ditangisi oleh mereka 6 bulan sebelum ia tiba. Mereka menangis dan bermunajat minta Allah panjang umur sampai dapat jumpa dengan bulan yang agung ini. Alhamdulillah, dalam saat mana bukan sedikit yang dipanggil untuk menghadap Allah sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Cuba kita perhati kiri kanan kita, cuba kita tengok depan belakang kita, cuba kita renung, kita akan pasti jumpa orang-orang yang kita pada tahun lepas Ramadan bersama dengan dia. Barangkali ada orang yang kita kasih, yang kita sayang, duduk sebumbung dengan kita puluhan tahun. Tahun lepas kita puasa dengan dia, kita tarawih dengan dia, kita sambut hari raya, hari lebaran dengan dia. Dalam keadaan kita belum pun bersedia untuk berpisah dengan dia, tiba-tiba Allah sudah panggil dia menghadap sebelum Ramadan hari itu. Dan kali ini Ramadan kita sudah tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lalu, kerana kita terpaksa melaluinya sendirian. Namun hakikat hidup bahawa tiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Sama-sama kita pun ada detik berpisahnya, sama-sama kita pun ada time dia. Suka tak suka, mau tak mau, bersiap tak bersiap, sampai masa kita mesti berpisah. Lalu bersiaplah untuk memberi yang terbaik kepada orang yang hadir dalam hidup kita, siapa pun dia. Now kita dapat lagi satu kesempatan untuk bertemu dengan tetamu yang agung ini, Ramadan, yang Nabi SAW pesan dekat kita bila Nabi habang, atakum syahrul Ramadan sayyidus syuhur, telah datang kepada kamu satu bulan, nama dia Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan apa? Dia ni sayyidus syuhur, dia penghulu bagi segala bulan, bukan main-main. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Ada 12. Dalam Quran tak sebut pun Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Dalam Quran tak sebut pun bulan-bulan haram, yang disebut minha arba'atun hurum. Dalam bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. Rajab tak disebut, Zulqa'edah tak disebut, Zulhijjah tak disebut, Muharram tak disebut. Tapi dalam Quran sebut bukan saja Ramadan, dia sebut syahrul Ramadan. Tu yang kata Sayyidus Syuhur tu,
satu daripada kehebatan Sayyidus Syuhur, disebut satu-satunya, the only one dalam Quran daripada bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Dia tak sebut Ramadan saja, dia sebut Syahrul Ramadan. Hebat Syahrul Ramadan, dia Sayyidus Syuhur, dia penghulu bagi segala bulan. Kita bukan takat dipardukan puasa, kita bukan takat digandakan pahala segala amalan kebaikan yang kita lakukan. Inilah bulan turunnya Quran. Alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan inilah diturunkan padanya Quran. Hudal linnas, Quran itu jadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalamnya ada keterangan-keterangan daripada petunjuk. Di dalamnya ada pemisah di antara yang hak dan yang batil. Nabi kata lagi, lepas Nabi kata atakum Ramadan Sayyidus Syuhur famarhaban bihi wa ahla. Ni sudah datang pada kamu hai sahabat Ramadan. Ramadan itu Sayyidus Syuhur, dia penghulu bagi segala bulan. Famarhaban bihi wa ahla. Kamu mau ucap kat dia selamat datanglah. Welcome Ramadan, welcome. Marhaban apa makna? Marhaban makna selamat datang. Ahlan, ahlan pun selamat datang juga. Nak abang kata double lah. Nak abang kata mau selamat datang, macam kita lah, kalau kita sebut sekali dia lain, sebut banyak kali lain pula. Cuba tuan-tuan pergi makan kenduri, biasa makan kenduri bukan? Kita pergi tuan rumah sambut, sila sekali ya dia kata. Lepas tu dia pun palih kat orang lain, dia duduk sila orang lain kan? Kita pun pergi juga. Samakah dengan orang duduk tunggu tepi tu, dia tuan rumah dengan mukanya yang berseri-seri, dia kata sila 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 sila, suara tangan kita sila sila, duduk tunjuk leleh-leleh tak? Lebih kurang tu. Abang kata syok. Famarhaban bihi wa ala. Nabi suruh kita ucap selamat datang dekat dia, ucap selamat datang. Marhaban tu makna welcome, welcome. So yang orang duk marhaban tu, tahu marhaban kan? Berdiri. Ulama ajak kita sunat berdiri bila marhaban, duk selawat marhaban tu lah, menguah kenduri tu berdiri sampai apa nama, lepas walamma tamamin tu, sampai tantai marhaban pakak berdiri. Why? Sebab kita duk sambut Nabi seolah-olah Nabi datang waktu tu. Bila dia tarik marhaban ya nur marhaban, pakak bangkit berdiri. Bukan nak suruh bangkit, susah bangkit lah, tapi nak cerita lah. Hak duduk sebut marhaban tu ada tak faham pun ada. Marhaban tu apa dia? Duk marhaban ni puluh tahun dah. Marhaban ni puluh tahun dah tak faham lagi kata marhaban tu selamat datang. Kita duk kata marhaban ya nurul aini, cahaya mata, cahaya dua mataku. Siapa dia? Rasulullah. Tuan-tuan, jadi tolong abang kod suami kita tak main bukan? Dia kaki marhaban tapi mengaji tak. Tolong abang kat dia, abang tahu tak marhaban tu makna apa? Dia tak tahu. Aku tahu marhaban lah, marhaban tu makna selamat datang. Bukan apa, bimbang kot saat ni dia suara sedap. Dia lawan tandingan marhaban, tahun tu dia menang. Tahun tu siapa menang boleh pergi umrah, dia pula tak nak pergi. Dia tak tahu kata di Arab tu dia bukan ada siapa nak sebut welcome selamat datang apa, tak ada. Pipi sana tu dengan grup dia semua pok buta Arab semua. Marhaban ni depa pelah-pelah lah, Johan lah, sampai di sana sudah
tahalul, lepas daripada tawaf sa'i apa, gunting apa, keluar masuk kedai Arab kata marhaban. Tak kali-kali ni sopa Pak Cin duk suruh marhaban di kampung. Dia kata macam mana depa ni tahu, kata kita ni johan pertandingan marhaban Kampung Berjaya kan. Macam mana nak tarik selagu kah? Jangan. Dia kata nanti masuk kedai nombor 2 Arab nombor 2 kata pula marhaban. Depa pun jadi cangak nak tarik sungguh dah perasan. Dia jenis kaki marhaban. Dia kali sebut marhaban, dia kira nak tarik masuk kedai nombor 3 aja. Arab kata marhaban. Hak seorang li hujung tu kata marhaban. Tarik terus. Marhaban. Tu dia tuan-tuan, kena faham. Walaupun satu perkataan marhaban tuan-tuan, tapi pengaruhnya cukup besar. Nah, kita dah berakar umbi dalam budaya kita, dalam masyarakat Melayu dah jadi budaya. Ni sebahagian daripada ajaran agama kita yang digalakkan. Nah, ketika kita melanggungkan marhaban itu untuk kita faham sebenarnya kita selamat datang kat siapa. Tu yang tadi bukan true story, but is a storytelling. Betul? Alright. Nabi kata fa marhaban bihi wa ahla. Maka ucap selamat datang dekat marhaban. Why? Sebab marhaban ini, kata Nabi SAW seterusnya, dia kata jaa syahrul Ramadan bil barakat. Telah datanglah bulan Ramadan ini dengan keberkatan. Bukan satu keberkatan, al-barakat, makna keberkatan. Banyak berkat yang dibawa oleh bulan Ramadan ni. Kita ulang ni sampai berbuih mulut dah. Berkat tidak dijual di pasar raya. Berkat ini milik Allah. Allah pas bagi dekat marhaban, dekat Ramadan bawa mai keberkatan yang banyak kepada kita di bulan ini. Nabi SAW suruh kita buat apa? Dia kata fa akrim bihi min zarin huwaat. Muliakanlah dia itu adalah tetamu yang mulia yang sedang datang. 10 hari dah tuan-tuan, 10 hari dah dia mai. Dia tetamu yang dinanti, dia tetamu yang sangat mulia, dia sangat dirindui oleh orang beriman, ibarat sepasang kekasih lama terpisah. Betul tak? Ramadan, orang dulu salafus soleh, mereka teriak 6 bulan lagi nak sampai teriak. Pasal apa? Rindu. Pasal apa? Mengharap munajat supaya Allah jumpalah dengan Ramadan, betul dapat hidup dalam bulan Ramadan. Udara tu juga, matahari tu juga, bulan tu juga, sungai tu juga, pokok tu juga. Tapi bila bulan Ramadan, sebenarnya dia lain. Auranya berbeza. Segalanya jadi berubah. Apa tidaknya? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila sampai bulan Ramadan, dibuka segala pintu-pintu syurga. Tenggelam matahari akhir daripada bulan Syaban, Allah perintah buka semua pintu syurga. Ada 8 pintu, buka semua. Salah satu daripada pintu syurga tu nama dia Ar-Rayyan. Satu syurga yang dikhususkan, pintu yang dikhususkan, pintu Rayyan ini untuk orang yang berpuasa. Bila orang puasa masuk, ditutup pintu tu. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. 7 pintu neraka tutup semua. Sa'irkah dia, jahannamkah dia, sakharkah dia, tutup. Wa suffidati syayatin, dan dibelenggu segala setan. Nampak tak? Sebab tu saya kata dia jadi tak sama. Dia jadi tak serupa. Selalu duduk terbang ke atas pokok, hantu mak lima, tak ada dah. Kena tangkap habis dah. Tuan-tuan tengok dah, bila sampai hujung Syaban hari itu, suasana dia jadi berubah. Tak tengok? Berubah.
Surau jadi macam masjid, masjid jadi macam hari Jumaat. Oh, malam-malam merkelau, surau berdedam kereta. Orang yang tak biasa pi pun pi. Pasal apa? Dia tidak perlu lagi bertembung dengan iblis, dengan setan. Dia hanya perlu bertembung dengan nafsu diri dia. Waktu tu begitu bersemangat, rahmat melimpah dan mencurah, keberkatan turun daripada langit. Tak apa karan pun dulu dengan masjid, tapi bila sampai bulan Ramadan, abang jomlah pergi main tarawih, jomlah. Nabi Muslimin muslimat sekalian, ini berat berkat bulan Ramadan. Tuan-tuan ingat sama kan, saya tengok-tengok tuduh sampai belakang, alhamdulillah mereka dah sediakan bukan saja skrin. Kita pun lama tak jumpa kan, dah beberapa bulan lamanya. Tok guru kita duk mai, tak apa, tak ada masalah. Tapi dulu last kita mai masa kita punya dating terakhir dulu, waktu tu kamera ada, skrin ada, muka nampak, orang duk belakang, suara tak ada. Jadi depa duk tengok, ambil berkat tengok muka ustaz ajalah. Kali ni saya sampai dengar suara cantik, clear. Muka tak nampak sebenarnya tak apa, tapi kalau nampak lagi puas dia mengaji. Tapi yang penting dia dengar dan dapat ambil dan dapat amalkan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dia kata, mai duk cakap bab Ramadan, bila nak baca kitab? Nak baca, jangan teruk. Saya nak baca, tapi oleh kerana Ramadan saya nak sebutlah juga sikit. Pasal apa? Walaupun tadi saya dengar Ustaz Din pun cakap bab Ramadan kan, kuliah-kuliah petang dalam radio pun banyak cakap bab Ramadan. Pasal kita bukan senang nak cakap bab Ramadan duduk di bulan Syawal nak buat benda. Cakap bab Ramadan ni bulan Ramadan relevan lah, pasal kita masih ada peluang untuk catch up, untuk buat pembetulan, untuk kita buat pecutan bila kita dapat motivasi. Muslimin muslimat sekalian, lah mereka pesen buat ada di setengah-setengah masjid, khususnya kalau kat belah Sungai Petani banyak mereka buat tazkirah Ramadan. Banyak yang buat 20 rakaat tanpa tazkirah. 20 dengan 8 mana baik? Dua-dua baik. Kalau tak ada apa-apa majlis, 20 lagi baik. Kalau tak ada tazkirah, tak ada ceramah, tak ada pengisian ilmu, 20 lagi baik. Tapi kalau nak buat tazkirah, 8 yang panjaannya panjang dari biasa, itu adalah baik. Kerana Nabi SAW memang buat 8 rakaat di dalam tarawih. Tetapi jangan kamu tanya macam mana cantiknya Nabi semayang, panjangnya bacaan, maksudnya. Nah, jadi kalau nak baca takat Al-Ha dengan Qul Huwallahu Ahad, jangan buat 8. Baca Baqarah tu buat 8. Tak apa, baca ayat Quran nak panjang tu agak-agak semuka, setengah muka 1 rakaat kah atau semuka kah, cantik. Pasal apa? Semayang pun boleh, ilmu pun boleh. Saya nak abang apa? Nak abang kata kita ni bila duk tazkirah tu, setengah orang dia kata apa duk buat tazkirah? Tazkirah juga masuk insya-Allah di dalam apa yang Nabi sebut, man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan Ramadan ini, maksudnya dia mendirikan qiyam Ramadan, ya, dia semayang tarawih, semayang witir, insya-Allah termasuk dalam tu kita dengar tazkirah. Insya-Allah kita duduk pagi ini pun nak masuk dalam keadaan kita sedang beribadat di dalam ibadat. Kita mengaji, kita tengah puasa. Bukan sama, tak sama. Tuan-tuan mai mengaji dalam bulan Ramadan dengan tuan-tuan mai mengaji luar bulan Ramadan sama? No, tidak sama. Tak sama. Luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kalau yang kita mengaji itu fardu, tuan-tuan, bayangkan fardu sama dengan 70 fardu. Kalau sunat sama dengan fardu. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa yang mendekati, yang ni buat satu kebaikan, benda sunat dalam bulan Ramadan, macam dia buat fardu. Nampak? Kalau dia buat fardu macam 70 fardu. Tadi kita sembahyang subuh, satu subuh sama dengan 70 subuh. 70 subuh, satu subuh baru dalam bulan Ramadan. Tak mau Ramadan lagi.
Satu subuh 70 subuh, artinya 30 subuh bulan Syaban, 30 subuh bulan Rejab, 10 lagi ambil hak bulan Syawal, baru sama dengan satu. Tuan-tuan bayangkan kita mengaji sama banyaknya pahala. Kita baca Quran luar bulan Ramadan, alif lam mim, tidak aku kata 10, tapi alif tu 10, lam tu 10, mim tu 10 tuang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan alif tu 70 tuan-tuan, 10 dah jadi 70. Tuan-tuan kira, jenuh kira. Sebab tu orang dulu-dulu salafus salih, mereka akan menghabiskan masa mereka itu baca Quran. Tadi pun saya dengar Ustaz Din bagi belakang tu pagi. Pasal apa? Berdamping dengan Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan, sehari 2 kali. Memang gila kita sibuk tuan-tuan. Nah, bila kita sibuk dengan dunia, kita tak ada. Tapi masa itu sebenarnya kita yang atok dia, bukan dia atok kita. Kalau kita atok dia boleh. Kalau kita atok dia, dan tengah duk bawa kereta boleh baca Quran, tengah masak boleh baca Quran, tengah berjalan boleh baca Quran, berdiri boleh baca Quran, boleh. Qul huwallahu ahad, ada berapa? Qul huwa Allah ahad, 11 110, jadi berapa? Kalau 170 saya tak kira, bagi mesin kira. Qul huwallahu ahad itu baru satu ayat. Tuan-tuan bayangkan, kita takkan dah kita tak reti nak baca Quran nak panjang, tak reti nak hafal Quran nak panjang, pasal hak tu hafiz Quran saja. Takkan qul huwallahu ahad pun tak hafal. Hafal qul huwallahu ahad, baca dia 3 qul huwallah, 1 Quran. Ulang bagi banyak-banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca banyak kali, macam kita duk pi tahlil tu, saya tu khalifah tahlil baca qul huwallahu ahad banyak kali. Sebab dia ambil hak riwayat kata 1 qul huwallah, 3 qul huwallah, 1 Qur, banyak kali dia nak sedekah, panjangkan pahala kepada arwah. Lalu tu takkan qul huwallah tak apa. Kalau tak apa qul huwallah, sebut Allah, 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 sebut Allah, tinggal Allah je. Allah, la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah. Ayat Quran tu sebut la ilaha illallah, niat aku baca Quran. La ilaha illallah, niat aku baca Quran. Sebab la ilaha illallah itu sebahagian daripada ayat Quran. Tak boleh tak kerti lah tu. Berat sangat tu. Makna dunia sudah cukup akhir zaman, sebut Allah saja. Kalau tidak mampu ya. Senang tuan-tuan. Kalau mampu dalam keadaan tu, dia panggil go to hell. Pasal apa? Baik Allah pun dah tak ada dalam diri dia. Nah, sebab dia dah tak erti nak sebut Allah Tuhan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, antara silap kita tengok orang hari ini sebab pengaruh semayang 8 ini begitu merebak dengan cepat dalam masyarakat, khususnya generasi baru. Dia pilih semayang 8 dalam saat tu imam semayang 20. Masjid tak buat program, dia buat 20. Kawan ni pilih nak sembahyang 8, kita tak boleh nak pi kata kat dia al-bangangu, ya. Mungkin dia ada hajat, mungkin dia ada masalah, kerana dia sembahyang pun alhamdulillah. Cuma tuan-tuan, kita nak kena habang ke anak-anak kita. Saya tengok muka tuan-tuan dan perempuan, saya nampak anak-anak tuan-tuan hak duduk di Ipoh, hak duduk di Kuala Lumpur, hak duduk di Johor Bahru. Tolong bagi tahu, kalau kamu nak sembahyang 8 sekalipun, jangan tak sembahyang witir. Pernah tak dengar Datuk Syekh Hamid Tahyak dia ceramah, dia kata apa? Witir dengan tarawih, siapa lebih afdal? Witir lebih afdal dari tarawih. Saya jumpa dalam kitab apa nama At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, kitab fiqh Syafi'i, tentang mumayyizat, keistimewaan witir di dalam bulan Ramadan. Witir dalam bulan Ramadan dia ada keistimewaan, dia tak macam bulan lain. Witir dalam bulan Ramadan ni dia tak macam bulan lain. Bulan lain kita sunat semayang seorang, tak
sunat kita berjemaah. Sunat berjemaah witir hanya dalam bulan Ramadan. Tu yang kita duk semayang dengan tok imam tu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan biasa tengok tak? Orang dia semayang 8, lepas 8 dia keluar pergi semayang belakang tiang. Dia keluar daripada saf, dia pergi semayang belakang tiang, dia semayang belakang dinding, dia semayang di koridor masjid, dia semayang apa? Dia semayang witir 3 rakaat. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab dia nak buat witir. Kita boleh kata baguslah, pasal dia kurang-kurang tak tinggal witir. Sebab dia tahu dia balik pergi rumah, saat ni kalau mangkit silap-silap, tahajud pun tak, terkejut pun tak. Kalau dia bangkit di rumah, dia soh, dia tahajud, dia boleh tutup dengan witir, okey juga. Tapi semayang seorang. Witir dalam bulan Ramadan sunat semayang berjemaah, semayang dengan imam. So habaq ke anak-anak kita, kalau nak kena semayang 8 sekalipun, semayang juga dengan tu imam. Tu imam mayang tarawih, kita boleh tak semayang hak lain? Boleh. Kita semayang jenazah belakang, boleh kah? Tak boleh. Sebaliknya pun sama lah saja melawak. Jenazah tu mayat, duduk heran jenazah tu apa dia? Mayang mayat. Tu semayang mayat. Tu imam semayang mayat, kita pergi semayang zuhur belakang dia, boleh tak boleh? Tak boleh lah, pasal sistem tak sama. Dia usalli ala hadzal maitil hadri arba'a takbiratin fardal kifayati imam Allah taala, Allahu akbar. Mayat duduk depan dia, kita mayat duduk belakang ni, usalli fardal zuhri arba'a rakaatin. Dia arba'a takbiratin, kita arba'a rakaatin. Sama tak? Arba'a 4 kan sama. Tapi tengok hak belakang, satu takbir, satu rakaat. Dia pun Allahu akbar, takbir kedua, kita pun Allahu akbar, rokok. Tak apa lagi, tekat rokoknya dia Allahu akbar, kita pun sujud tu kedegam, terjun atas mayat tu. Tak boleh, sebab dia sistem tak sama. Dia semayang jenazah, kita semayang apa nama zuhur, tak boleh. Dia lain, dia suku, kita suku. Sudah semayang zuhur, kat ni kita pergi semayang jenazah, tak apa. Tapi kalau dia semayang tarawih, kita semayang isya, boleh tak boleh? Boleh ke tak? Boleh. Saya tengok, saya nampak ada orang dia. Sebab itu saya nak abang tak tuan-tuan, ada orang dia main lambat masjid, dia main lambat. Kes dia main lambat, selalu orang perempuan lah, ya kan, kita lambat kan, nak simpan apa kan. Keluar-keluar, tapi orang sudah dah semayang isya. Kan? Tu bila siap dah salat sunat tarawih, dengar-dengar bunyi sallallahu alaihi. Dia kata dia dah. Orang yang tarawih dah. Dia pipi kalut pergi semayang di belakang tiang. Mayang apa? Mayang isya. Nah, abang bagi saya tahu, ada juga hak pesen ni semayang seorang-seorang isya sebab nak mayang tarawih dengan tu imam. Nah, tadi saya dah tersebut, saya buat pembetulan sallallahu wasallam alaihi. Sebut elok tuan-tuan, buat elok. Saya kadang-kadang duk pi tu tengok depa tulis pun tak betul, tuan-tuan. Tulis pun tak betul. Pasal apa? Sebut keliru. Bunyi sallallahu alaihi, tak tahu apa dia. Boleh kat budak belakang kita melesuk main lain. Nak ambil. Nak selawat bagi betul-betul sallallahu wasallam alaihi. Kan? Baik. Tu imam semayang tarawih, kita semayang isya. Kita berjemaah tak dengan dia? Jemaah. Dapat tak pahala jemaah? Dapat. Rugilah bila kita semayang seorang. Okey, kita dah terlepas 2 rakaat. No hal. Tak cukupkan 20, tak apa, kita ada masih banyak modal. Kalau orang tu confirm dah, dia ni teruk dah, dululah aku baru sedang umur 40 baru sedang, janganlah semayang tarawih semua. Walaupun ada orang berpandangan tak kira, tarawih juga dulu. Tapi saya suka cenderung pada pandangan tok guru saya, dia kata buatlah setengah-setengah kalau ia pun. Kan? Buatlah setengah, qada setengah, tarawih setengah. Pasal apa? Kita pun tak tahu. Kita duk takut nak semayang ni sampai kita rasa tenang. Semayang ni, nak semayang qada ni sampai bila? Nak kira banyak. Tapi Tuhan
berhak untuk memberikan keampunan. Itu hak dia, bukan kita nak ganggu gugat. Kita tak boleh nak kata aku ni kira-kira halal ya Tuhan tak boleh. Qada kena qada, hutang kena bayar. Bukan boleh kata ya Allah aku kotor ya Allah, aku tak pernah semayang ya Allah, tapi aku dah sedang maka umur aku yang 40 tahun aku tak pernah semayang itu ya Allah, engkau maafkanlah aku, kiralah mulai saat ini aku tidak akan tinggal semayang lagi ya Allah. Dia pun semayang lepas umur 41 tahun. Hak belum tu dia tak gaduh semayang, saya dia kira Tuhan maafkan dia. Sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang bercanggah daripada apa yang sebenar, daripada hakikat agama. Tak boleh. Dia kena semayang. Lepas bila dia kata banyak, sampai tenang hati. Semayang. Rasa tak tenang, semayang lagi. Sampai Allah bagi ketenangan, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ambil setengah-setengah. Saya nak cerita apa? Nak cerita bahas tadi tu, bahawa bila kita dah semayang tarawih 8, kita rasa dah cukup dah kerana ada kerja kita nak pitang lain, jangan tak semayang witir dengan tu imam. Semayang. Macam mana nak buat? Semayang witir. Dia semayang tarawih, kita semayang witir. Dia usalli sunnat tarawih, kita usalli sunnata muqaddimatil witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau usalli sunnatal witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, usalli raka'ataini minal witri ma'muman lillahi ta'ala. Boleh 2 rakaat, ikut sistem yang sama. Tu imam takbir, kita takbir. Tu imam baca Fatihah, kita dengar. Tu imam baca surah, kita baca Fatihah. Tu imam rokok, kita rokok. Tu imam tidak tu imam sujud, tu imam sujud kedua, kita ikut sampai bagi salam. Sebab dia dua, kita dua. Hak duk jadi masalah rakaat yang ke-11. Tu imam rakaat ke-11, kita rakaat yang ketiga witir. Betul? Kita panggil 1 rakaat lah. Tu imam ni nak naik rakaat ke-11 tarawih. Dia usalli sunnat tarawih rakaatan ini, kita usalli sunnatal witri rakaatan. Dia ada fadilat takbir bersama dengan imam. Asin tuan-tuan, sebab tu kita pergi segera cepat takbir bersama dengan imam. Dia orang tanya boleh tak saya nak tunggu live? Boleh juga kan, dia ada buat kaifiat di situ. Tibai 3 rakaat sekali pun tak apa, payah tibai 3 rakaat terus ya. Masa awal tadi ni, masa rakaat ke-9 tu usalli sunnatal witri salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, hantam 3 rakaat terus kan. Tu imam duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Tu imam sampai fil alamin innaka hamidum majid, kita sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita naik lah. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau kita semayang 2, permulaan tu dah dengan imam, semayang 1, kita hendaklah bersedia untuk berpisah dari imam. Pasal tu imam akan meneruskan di rakaat kedua, dia yang sebenarnya pegang steering kapal terbang. Ya, kita hanya menjadi penumpang, dia jadi pilot. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanya saja dijadikan imam untuk kita ikut akan dia, diikut imam itu. Jadi pada ketika itu tu imam sedang membawa kapal terbang tu, kita jadi penumpang, kita ikut dah. Perap kata sampai dekat dia sujud yang kedua di rakaat yang pertama, dia sujud nombor 2, dia nak bangkit, nak tambah, nak bangkit, nak cukupkan rakaat yang kedua, kita nak bangkit untuk duduk tahiyat akhir. Maka jaga pada saat ini kita hendaklah berniat atau lintahkan dalam hati kita, aku berpisah dari imam. Nah, kalau tak niat atau tak lintah dalam hati, ku berpisah dari imam, farakah, maka batallah semayang kita. Nampak? Sama macam orang tu lah, dia pergi semayang, tu imam lupa doa kunut, pergi mayang subuh, dia pergi lambat, siapa-siapa itu tu imam duduk tahiyat akhir, dia pergi masbuk, sampai tu pergi Allahu akbar, duduk tunggulah tu imam nak bagi salam, dia nak naik tambah sendiri 2. Tiba-tiba tengah duduk tunggu, tu imam kata Allahu akbar. Sudah. Tuan-tuan, kalau tu imam kata Allahu akbar waktu tu tahiyat akhir, tuan-tuan jangan ragu-ragu, dia bukan takbiratul ihram itu. Bukan.
Bukan takbiratul ihram mula-mula nah. Tu takbir pindah daripada perbuatan dia yang akhir, dia sedang pindah untuk sujud sahwi. Bila dia kata Allahu Akbar, artinya dia ke sujud sahwi sebab orang perempuan duduk belakang. Ada jadi hari tu kalut habis. Ni nak buat apa ni? Buat guna ni. Aku baru main, ini buat benda tanpa. Dia kalut, dia duduk kalut. Kan? Pasal apa? Dia tak tahu kata Tok Imam tu tak baca kunut. Dan memang dia tak tahu. Dia pergi lambat. Dia pergi Tok Imam duduk tahiyat akhir. Orang lain tahu juga kata Tok Imam tu tak baca kunut. Tok Imam sujud sahwi. Dia confused. Aku nak sujud tak sujud. Ini bukan kena mengena dengan aku. Duduk sembang dalam perut dia. Ada kena mengena dengan kita tak? Tak ada kena mengena, kan hang mai lambat. Itu kesalahan bukan kesalahan hang. Itu kesilapan imam. Dia dah takut dalam. Habis itu apa resolusi? Resolusinya hang tunggu saja. Tunggu. Tok Imam bagi sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangkit untuk buat subuh 2 rakaat kita. Batal tak sembahyang dia? Jawapan dia batal. Pasal apa? Pasal Tok Imam sujud sahwi, makmum tak ikut perbuatan itu. Walaupun kesalahan bukan kesalahan makmum, kesalahan kesilapan tu imam, tapi Tok Imam buat silap, dia sujud sahwi, dia buat correction, kita kena ikut dia. Jangan duk buat kanga habis duk tunggu lagu tu. Batal sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habis tinggal 20 minit, diriku nak baca kitab, maka teruskanlah perjuangan di dalam bulan puasa ini ya. Semangat lagi untuk kita menutup Ramadan. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir tuan-tuan. Ramadan ini biar kita anggap terakhir. Saya teringat arwah mentua saya, Allah yarhamha, Hajah Maryam binti Mustafa. Dia kata, mau ingat Ramadan kali ini Ramadan akhir lah puasa. Betul rupanya tuan-tuan. Betul cakap mak. Pasal dia sedang menderita sakit barah yang kronik. Jadi dia pun boleh cakap lagu tu lah. Kita tak usah lah duk pergi kata lagu tu. Jadi doa lah pula ya. Nak agak pasal Ramadan mak ni hak terakhir dah. Bukan. Jangan. Kita hendaklah sentiasa sangka yang baik. Tak mak, insya-Allah tak apa. Dia tahu kita memberi harapan pada dia. Dia tahu diri dia, barah dia kronik, tapi dia meninggal pada hari yang mulia ini tuan-tuan. Pada hari yang mulia, hari Jumaat macam hari ni. Dia nak mati tu, dia buat kenduri malam tu, dia suruh saya pergi panggil orang masjid Dargah baca Yasin, pasal dia nak fly pergi buat umrah. Sebab dia rasa macam dia sihat. Padahal Allah bagi sihat yang sekejap saja. Dia tanya saya, Yusuf, mak nazak kalau mak bagi Yusuf menikah ni dengan awal ni mak sihat, mak nak pergi Mekah, mak wajib pergi tak? Saya tanya, mak rasa macam mana? Mak sihat kah? Dia kata, mak rasa sihat. Dulu sebelum saya menikah dengan dia, dengan anak dia, sebelum saya menikah dengan anak mak mentua saya ni, dia kena masuk ward di General Hospital Kuala Lumpur tiap-tiap bulan. Mesti kena pergi duduk di Hospital besar Kuala Lumpur. Saya menikah. Rupa-rupanya hikmat Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia tak gaduh pi. Dia hanya pergi ambil ubat di hospital Lodstang. Rupa-rupanya senyap-senyap dia nazak. Saya tidak tahu. Tuan-tuan tahu pasal apa dia nazak? Pasal diriku lah juga. Mana dia tak nazak? Saya pergi jumpa dia, saya pergi minta dekat dia. Face to face, eyes to eyes. Ni 2 mata, saya pergi jumpa dengan dia. 4 mata, saya dengan dia. Anak darah dia duduk dalam, tak boleh keluar. Saya dengan dia ya. Minta dengan dia, tunai. Tolonglah makcik, bagilah saya menikah. Kalau makcik tak buat kenduri juga, saya nak undur diri. Dia dengar lagu tu jam. Ugut mak mentua. Ya Allah ya Tuhan. Mana tak jam? 2 tahun bertunang tak boleh menikah 2 tahun mana? Apa dosaku? Aku tidak berdosa. Tapi Allah Ta'ala kaya, dia sihat. Lalu akhirnya kami siap, dia nak pergi Mekah tuan-tuan. Malam tu malam Jumaat dia masak. Saya turun, orang masjid nak main lepas semayang subuh sekali lagi. Saya tengok dia semayang qiyamul lail, dia semayang tahajud. Lekung dia duduk atas sejadah. Dia keluar bilik ayam, orang bang subuh di masjid tu lah. Saya turun, mak nak semayang sujud sejadah ke? Ya mak, kita semayang 2 orang. Ada lagi mak menakalin mai tumpang semayang dengan saya jadi imam. Tuan-tuan tahulah panjang sujud sejadah. Bukti
berdiri kata dia sihat. Perut dia besar, dia berdiri belakang saya. Kalau orang tu tak sihat, perut besar lagu tu, dia tentu kena duduk. Dia berdiri, sihat, tak ada apa-apa, cukup ceria. Sudah sembahyang, saya baca doa, cium tangan dia, cium, tengok mata dia, cium tangan. Allahu Akbar. Sayangnya saya tak cium dahi dia, saya tak cium pipi dia, sebab waktu tu diriku belum ada kekuatan itu. Apalah diriku. Selepas itu orang mai baca Yasin, makan apa semua, balik tengah-tengah orang balik, tengah adik-beradik duduk makan, muntah. Muntah keluar apa? Keluar darah. Hari itulah ibu mertuaku itu meninggal dunia. Tak dan pi Mekah, dia sudah pi Mekah. Jadi anak dia pi qada, dia punya nazar. Nazar menjadi hutang. Habang ke anak-anak, kalau kita ada nazar, mau habang, ni nazar ni. Pasal kod-kod kita tak dan bayang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita di muka surat di atas catatan saya, muka surat 3 di bawah sekali, Islam, qala al-musannif rahimahullah, Islam mengandungi bermacam-macam peraturan yang ditujukan Islam mengandungi bermacam-macam peraturan yang ditujukan hanya kepada manusia, sesuai dengan fitrah manusia yang hidup menempuh dua alam. Dan Islam tu apa dia? Islam tu agama, ad-din. Inna dina indallahil Islam. Kita dah baca sebelum ni, Islam itu agama fitrah. Dia sesuai, maknanya dia relevan untuk semua, daripada sejak manusia itu diciptakan sehinggalah manusia ini dimusnahkan dalam kiamat nanti. Islam itu adalah agama yang satu-satunya yang diiktiraf, diredai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Lalu dia kata di sini, Islam mengandungi bermacam-macam peraturan. Islam itu dia mai sebagai satu way of life, dia mai sebagai manhajul hayah. Dia datang membawa peraturan, dia membawa hukum hakam di dalam mengatur kehidupan manusia. Ada hukum muamalat, ada hukum ibadat, ada hukum munakahat, ada hukum jinayat. Dia mengatur hubungan kita dengan pencipta, dengan Allah. Dia ajak macam ni. Hubungan kita sama-sama kita dengan manusia, hablum minanas, begini. Nampak? Kalau suami, hak suami tak ada isteri, hak isteri tak ada suami, hak ibu tak ada anak, hak anak tak ada ibu, tanggungjawab bapa pada anak, tanggungjawab anak kepada ibu bapa, tanggungjawab jiran tak ada jiran, tanggungjawab seorang Islam tak ada seorang Islam yang lain. Semua diatur oleh siapa? Oleh Islam. Lalu dia sebut ditujukan hanya kepada manusia, sesuai dengan fitrah manusia yang hidup menempuh dua alam. Cuma disebut di sini dalam konteks kita lah, manusia tetapi sebenarnya dua menerima Islam itu yang wajib mengikuti apa yang ditunjuk di dalam Islam, iaitu selain daripada kita ada jin, juga disebut hari itu kan, selain daripada manusia, jin menggunakan sistem yang sama, ya. Tidak ada jin melainkan mereka juga wajib beriman kepada Allah dan rukun iman. Jin juga ada iman, ada kafir. Jin pun macam kita, ada hak boy, ada hak baik, ada hak taat, ada hak dahaka. Sesuai dengan fitrah yang fitrah manusia yang hidup menempuh dua alam. Apa alam ini yang dimaksudkan? Iaitu alam dunia dan alam akhirat. Tapi sebenarnya kita ada alam-alam yang lain, ya. Kita ada alam yang lain. Alam dunia, alam akhirat itu yang secara literal ni kita faham. Mudah, alam dunia, alam akhirat. Ada tak pernah kita dengar alam arwah? Pernah kan? Ada tak kita pernah dengar alam rahim? Ada kan? Ada kan? Alam arwah, kita once upon a time dulu kita pernah duduk dah di alam ini, dan kita akan juga transit nanti di alam ini. Kan? Di alam arwah, satu masa dulu kita masih lagi tidak kenal sama sendiri, kita masih lagi tidak ada sebarang pertanggungjawaban, kita masih lagi belum dilahirkan, kita belum ada ibu dan ayah, kita semua termasuklah semua daripada generasi pertama manusia sampai generasi terakhir, kita pernah duduk di satu alam, nama dia alam arwah. Allah tanya kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni
Tuhan bagi kamu semua. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu, kata mereka, kata siapa? Kata kita semua. Bala, bahkan ya Allah, syahidna, kami naik saksi. Itu alam arwah. Kita pernah duduk di alam rahim. Pernah duduk di alam rahim. Bukan dua alam ni aja. Cuma literalnya alam dunia, alam akhirat. Tapi kita pernah duduk di alam rahim. Alam arwah dia tak ada kira lagi. Tak ada kira lagi. Yang tadi tak ada dosa pahala, tak ada pertanggungjawaban. Mungkin bila keluar sampai sekat jalan, missing in action. Kan? Baru umur 2 tahun tiba-tiba mati, umur 3 tahun tiba-tiba mati, umur 5 tahun tiba-tiba mati, umur 7 tahun kak dia nak pergi hantar, naik gerek nak pergi hantar pita dika, gam kata belaga, mati tengah jalan. Mereka ini semua tidak ada dosa. Nampak? Depa keluar melihat dunia. Ada yang depa ni keluar mai tengok dunia sampai jadi tua merogon, tapi dia juga tak ada kira-kira juga. Dia hidup peri, iaitulah orang yang gila. Betul tak? Tu ada adik-beradik rumah saya seorang duduk lalu kot depan rumah, duduk lalu kot depan rumah. Kan? Anak Tok Guru tu tuan-tuan. Anak Tok Guru tu. Tok Guru Haji Husin dulu, Pak Cik Husin. Duduk berjalan daripada dia kanak-kanak Rai Bena sampailah kadang-kadang pakai baju, kadang-kadang tak ada baju. Kadang-kadang pakai kasut sebelah, kadang-kadang tak ada, dua-dua kasut. Tapi dia berjalan, dia duduk lintas jalan. Duduk lalu kot depan rumah Kak Syamsul tu, lintas jalan. Dia buat tak tahu lah. Kereta tak belah pun. La ilaha illallah, dia buat ayat kereta tak belah, dia pergi masuk dalam tong sampah makan. Berapa puluh tahun dah dia duk makan benda yang kotor, kadang-kadang kita tengok pun belah. Dia main dengan tangan kotor dia kita bagi itu, dia makan tak sakit pun. Yang kita ni punyalah jaga. Tahu-tahu kena keracunan makanan. Di mana? Di rumah orang kenduri. Saya nak abang apa? Saya nak abang kita ada benda yang kita tak boleh nak hukum, nak judge dengan di sini. Tak boleh. Logik tak boleh. Ini rahmat Allah Taala, rahmat Tuhan. Tuhan kata dia ni kena mau hidup Dia ni hidup peri. Dia ni bukan ujian untuk dia, ujian untuk adik-beradik dia, ujian untuk mak ayah dia, ujian untuk jiran dia, ujian untuk saudara seagama dia. Depa ni nanti nak buat apa? Jumpa dia ni nak buat apa? Jumpa apa? Menyusah orang hidup. Awak tak mampu orang. Peri dapat dosa. Tapi kalau lalu-lalu masya-Allah, dia ahli syurga. Mari kita tolong dia. Tolong bagi lintas. Dia kadang-kadang minta, tuan-tuan, dia minta bagi sekadar. Dia tidak mukallaf. Ini orang hidup peri. Dan mereka macam ni tidak ada masalah. Kanak-kanak Raibina tak ada masalah. Dia nak buka puasa tak ada apa. Dia tak ada apa. Yang buka puasa salah kita. Jangan kita duk marah ke anak kita sampai hilang telinga-telinga. Kita puasa. Anak tu baru umur 5 tahun, dia lapak nak makan, nak buka puasa, kita marah sampai sekerat hari. Apa hal? Abang tahu tak kena belajar puasa? Mama dulu puasa masa umur mama 3 tahun. Mana kita tahu? Dia baru 5 tahun, biar pilah kat dia. 5 tahun tak apa. Nampak tuan-tuan? Kita puasa. Depa kanak-kanak tak kira. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Nak cerita kata alam rahim, ada alam yang tak kira lagi. Bila kira, keluar mai atas dunia, akil baliag baru kira. Aqilan sempurna akalnya, balighin cukup umurnya, sudah sampai 15 tahun Qamariah, ya, sudah pun mimpi, sudah pun kedatangan haid. Orang belah-belah selatan kata haid, kita kata haid, ya, kedatangan haid. Pada ketika itu kita jadi mukallaf. No choice. We have no choice. Macam mana pokok-pokok kayu, mereka tidak boleh memilih. Mana ada buah nyok, pokok nyok keluar buah pelam, ada? Tak ada. Pokok nyok duk keluar situlah buah nyok. Pokok nyok keluar buah nyok. Tak ada. Depa tak komplain. Depa ni semua jenis depa ni sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami patuh. Hak pesen duk sami'na wa asaina kita. Tuan-tuan, sedangkan Islam tu dia turun, dia sesuai dengan fitrah dalam kemampuan dan keupayaan kita ni untuk merentas kehidupan dengan lautan cabaran.
dengan 1001 ujian. Kita akan mampu melepasinya melalui dengan jayanya kalau kita ikut the system yang ada di dalam Islam, dalam agama seperti yang disebut, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu alam dunia dan alam akhirat. Nampak tak? Sebab tu saya selalu kaitkan, tuan-tuan, bila kita alam dunia, anak kita dulu kecil, dia kanak-kanak raibina, tiba-tiba dia meningkat dewasa, menjadi orang dewasa yang sudah pun bertanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat. Sebenarnya kita kena pastikan dia dihantar dalam sistem, dia sudah mempunyai kekuatan. Dia mesti mempunyai upaya memimpin diri, mengurus pribadi, mengurus orang lain, tuan-tuan. Baru ni saya baca dalam surah Abang, cerita satu ibu. Ibu ni awal 40-an. Dia tulis duk tanya, dia duk menyesal pasal anak dia Alung, lelaki yang lari daripada rumah setelah dia halau. Dia sangat menyesal. Dia kata hari ni adik-adik dia pergi cari dan tak jumpa lagi. Lalu dia cerita bagaimana Alung ini tak dengar nasihat, Alung ini tak dengar teguran. Dia bersabak selama ni. Bila dia kata, Alung kata, mama diam, mama diam. Tahu tak anak dia buat apa? Anak dia bawa balik anak dara orang tidur di rumah. Tidur di rumah. Kita ni dengan anak kita ada hubungan dengan orang lain, kita mengetang lah. Ni anak bawa balik anak dara orang, anak terona kita bawa balik, mai tidur di rumah. Dia sebagai ibu mendidik tak tahan, kata dekat anak laki-laki sulung dia, jangan buat lagu ni Alung. Ma, shut up. Dia sabak lagi, dia pun diam, senyap apa semua. Tiba-tiba anak perempuan orang itu telah mengandung. Dia tak boleh tahan sabak. Dia tak boleh tahan sabak dah waktu tu, pasal keluarga budak perempuan tu mai dan menuntut supaya anaknya bertanggungjawab di atas perbuatan mengandungkan anak mereka. Tahu budak laki-laki anak sulung kawan ni kata apa? Dia kata dia tak mau bertanggungjawab. Mungkin bukan anak dia. Dia kecewa, hati dia remuk, dia malu pada orang. Dia halau anak laki-laki tu keluar. Anak dia pumpi tak balik dah. Tuan-tuan, ini satu tragedi, tuan-tuan. Ini satu tragedi. Kita kena alert, kita kena sensitif. Benda salah is salah. Benda tu diajak bukan kata dalam agama, dalam nilai yang ada dalam rumpun Melayu dah ada. Bolehkah orang Melayu, bukan orang Islam ni, orang Melayu buat balik nak ada orang pergi rumah? Saya nak tanya. Tak terima. Tak terima. Itu baru bercakap soal Melayu. Melayu pun tak boleh terima buat balik anak darah pergi rumah. Tapi hari ni orang Islam boleh terima benda ni. Jadi so please ibu bapa tolong menyesal tidak pernah berada di depan Islam. Dia bawa mai garis pandu pada kita sesuai dengan fitrah. Dia tahu keperluan kita. Fitrah ni keperluan. Bila budak ni besar, dia nanti teringin nak menikah apa semua, itu biasa, itu fitrah. Tuhan bagi dekat dia. Tapi waktu dia nak menikah tu, dia macam mana? Dia sudah ada kemampuan upaya untuk menjadi seorang bakal ibu yang baik? Dia sudah upaya atau tidak untuk mengurus keluarga? Dia jadi seorang suami yang baik? Siapa bertanggungjawab? Kita. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Hak menikah, duk perhabis duit mak pak, menikah tak mau bertanggungjawab. Ada, tuan-tuan. Ada satu kes ni, dia pamai. Duk pening duk fikir. Isteri itu pegawai. Dah lah badan halui. Menikah di sini ni, pergi duduk di Kuala Lumpur. Laki tak mau kerja, duduk perhabis duit bini. Laki pakai kereta nama bini, rumah nama bini, semua hak bini. Tuan-tuan, dia pukul bini dia, dia katuk bini dia, dia hina bini dia. Siapa boleh tahan? Saya nak tanya, siapa boleh tahan? Lari balik. Lari balik. Bila lari balik mai sini, laki dia pil di sana, kata bini dia nusyus. Tuan-tuan, tolong habang Sat, ibu-ibu tolong bagi tahu anak dara kita, tolong bagi tahu kalau sekiranya suami dia hina dia, cerca dia,
bawa balik orang lain main depan rumah, dalam bilik tu atau dalam rumah tu, buat benda tak senonoh depan mata dia, walaupun tak buat, dia tak sentuh sikit pun badan dia, itu sudah pun darar. Nama dia darar emosi. Tak boleh. Islam tak membenarkan penghinaan. Bodoh. Kata kat bini, siapa boleh tahan? Lali mangli telinga suami kata bodoh. Nak pergi tanu tak boleh. Anak pak sakit tak bagi balik. Ada tuan-tuan. Dan bila dia pukul, tolong ambil action. Habang kat anak kita, report. Pi dekat pusat kesihatan, minta perakuan pegawai perubatan. Perlu ambil gambar, report kepada pihak berkuasa agama, bagi tahu bahawa kita tak boleh tunggu lagi di rumah tu. Yang tu penting. Ni dia tak habang lari balik daripada Kuala Lumpur, tuang balik main di Kedah ni. Kita biasa atas laporan tak ada. Nah, hantam lari main ambil bini tengah dua kerja, dia head bini dia bawa balik di Kuala Lumpur. Pasal apa? Pasal dia laki, pasal dia suami. Nah, kita ni kena nanya, report lah, bagi ada laporan, bagi bertulis. Sebab kita tak boleh elak. Fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Nanti nak bincang keluarga belah ni, depa ni nampak kawan, nampak tak boleh pergi dah, begini apa semua. Oh, dia kata dia ni tak boleh tali, aku tak mau lepas, aku nak gantung dia tak bertali. Dah kita report, nanti kita pergi naik mahkamah. Bila naik mahkamah kita nak kena bicara. Bila kita nak bicara, kita kena ada bukti dan hujah. Kena ambil. Tuan-tuan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis. Bolehlah dua satang. Iaitu alam dunia dan alam akhirat. Tuan-tuan tandalah tentu. Dia kata kelas pun mengaji. Ngaji kita tua dia jalan guni, walaupun kita baru dia kira jalan tu. Saya tanda tempat baru kita baca hari ni insya-Allah. Kalau panjang umur kita jumpa lagi. Kalau kita baca kitab ni tak ada habis, kita habis dulu. Tak apa. Tuan-tuan, selamat meneruskan ibadah puasa Ramadan. Maaf zahir dan batin tuan-tuan. Mudah-mudahan 10 yang kedua, esok dah 10 yang kedua ya tuan-tuan, yang disebut sebagai maghfirah. Wa awsatuhu maghfirah, keampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir Ramadan itu adalah pembebasan daripada api neraka. Semarakkan rumah Allah. Ajak suami isteri, sekeluarga untuk lebih memenuhkan rumah Allah di 10 yang terakhir, kerana di situ ada Lailatul Qadar di 10 yang terakhir ya tuan-tuan. Jangan lupa bangun sepertiga malam di sahur untuk kita bermunajat pada Allah di 10 yang terakhir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk di 10 yang terakhir, di antara sunnah Nabi adalah aiqaza ahlahu wa syadda mizarah. Ya, Nabi membangun dan membangkitkan ahli keluarganya dan mengikat pinggangnya. Dia bersungguh-sungguh untuk mendapat kelebihan di 10 yang terakhir. Ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 83, hampir ke 84 tahun. Tuan, muslimat sekalian, yang baik dari Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minan najihin al faizin fid dunya wal akhirati ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.